Adun Rembia dikatakan bakal muflis. Apa pula pendapat anda semua? Adakah itu adalah hukum karma balasan kepada orang yang tak setia dengan parti? Kerana kita tahu sebelum ini Adun Rembia berasal daripada parti PKR. Selepas itu beliau lompat lagi menyertai parti UMNO, Barisan Nasional. Selepas itu kata tak lagi sehaluan dengan parti itu, mengambil pula alasan kononnya parti UMNO kini dah bekerja sama dengan Pakatan Harapan, dia lompat lagi dalam PAS. Namun netizen kata itu semua gara-gara nak menjadi calon semata-mata. Dah boleh menghidu, dia tak dapat lagi dicalonkan, dia pindah tempat lain. Walau bagaimanapun dia juga gunakan alasan tak diberikan peruntukan. Manakan nak bagi peruntukan, kata Ketua Menteri Melaka, kalau dia sendiri dah mengambil keputusan menyertai pembangkang. Nak bagi macam mana lagi kan? Dah mengkhianati kawan, dah mengkhianati parti. Nak mau bagi apa lagi? Itu sebabnya netizen kata, tindakan muflis itu adalah satu balasan yang sewajarnya. Wajar untuk ahli Parlimen Rembia itu. Kali ini, Puan Zarkasi, Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Dia bukan orang biasa-biasa. Puan Zarkasi ialah Speaker Dewan Undangan Johor. Jadi kalau dia sebagai speaker pun dapat mengambil keputusan seperti ini, kalaulah Adun Rembia ini berada dalam Dewan Undangan Negeri Johor, saya pasti Puan Zarkasi dah menghukum dia seteruk-teruknya. Tapi ini pula Puan Zarkasi kata, biar dia muflis, kena saman sebab jadi YB Katak. Itu kata-kata YB yang berhormat Puan Zarkasi. Kata beliau, UMNO perlu memastikan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia, Datuk Muhammad Jailani Khamis dikenakan tindakan tegas. Berikutan keputusannya menyertai PAS. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkasi berkata, UMNO perlu ada kes yang boleh jadi presiden ataupun duluan, agar yang lain takut untuk menipu parti dan rakyat yang mengundi mereka. Jadi dengan adanya kata-kata daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Johor ini, pastilah ia memberikan idea yang sangat lumayan baiknya untuk UMNO, iaitu mencari duluan untuk mana-mana kes akan datang. Kalau dalam PKR sudah ada duluan, iaitu Zoraida Kamarudin, dan saya yakin selepas ini mana-mana ahli parti PKR tidak akan berani lagi melakukan perbuatan yang sama, lompat parti, mengkhianati PKR, kerana Zoraida sudah kalah 10 juta ringgit dan diarah untuk bayar. Jadi UMNO sekarang ini perlu mencari duluan, titik tolak, piawai ataupun ikutan teladan pada masa yang akan datang, iaitu kalahkan kalahkan Adun Rembia itu, dan mereka ada duluan untuk dapat meminta membayar 100 juta ringgit itu. Kata Puan, UMNO jangan berkompromi untuk mengheret YB Jailani Adun Rembia ke mahkamah. Biar dia bayar saman 100 juta ringgit ini. Baru tahu tinggi rendah langit, katanya menerusi satu hantaran di Facebooknya pada Sabtu. Ada netizen yang mengecam dan mengejek Adun Rembia. Mereka kata kali inilah dia akan menangis-nangis darah kerana menyesal perbuatan lompat parti ke PAS, dan dia mungkin tidak akan dapat dibela oleh sesiapa. Soal peribadi ini, jangan harap orang akan bela anda. Lebih-lebih lagi ia melibatkan 100 juta ringgit. Dari mana nak dapat 100 juta ringgit tu? Kalau mengikut Akmal Saleh, dia kata, pergilah kumpul menggunakan tin Milo. Saya fikir tin Milo banyak manapun tak akan dapat membayar 100 juta ringgit itu. Jawapannya mudah. Isytihar muflis. Bila sudah muflis, maka musnah dan punahlah harapan untuk bertanding selama-lamanya. Kerana untuk menjadi calon dalam pilihan raya, satu-satunya syarat yang tak akan dikompromi ialah
calon itu tidak boleh seorang banduan telah disabitkan bersalah dan juga tidak boleh muflis, bukan banduan. Jelasnya adun rembia itu perlu diajar dengan keras kerana banyak kali melompat selain merahsiakan keahliannya dalam PAS. Yang ini paling menyakitkan hati akar umbi UMNO, para pemimpin UMNO, apabila tindakan adun rembia itu dilihat merahsiakan keahliannya, seakan-akan menyembunyikan tindakan lompat partinya dalam PAS itu. Sudah 1 tahun baru dia beritahu dia sudah jadi ahli PAS. Itulah yang menyakitkan hati para pemimpin UMNO. Siapalah yang tak sakit hati, kan? Bayangkanlah Anda sendiri. Anda punya istri yang Anda kawini sebenar-benarnya. Tiba-tiba 1 tahun kemudian barulah dia nyatakan dia dah ada suami lain. Silap sikit, Anda bukan saja mengamuk, Anda akan pasti membuat tindakan yang lebih tegas daripada itu. UMNO perlu bersih dan dia, Muhammad Jailani, elok muflis di Saman kerana menjadi YB Katak, kata Puan Zarkasi. Pada Selasa, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan Muhammad Jailani yang sebelum ini digantung keahlian dalam UMNO sah menyertai PAS. Ini satu kesilapan yang besar oleh Muhammad Jailani. Beliau mungkin lupa menggunakan khidmat peguam. Dia patut tanya dulu peguam-peguam dia, apa yang patut dia buat. Dia patut bertanya dulu pada peguam dia, wajarkah dia mengumumkan terus? Ini bukan dia yang umumkan. Saudara, kalau dia yang umum, pada pendapat saya, kalau Muhammad Jailani sendiri yang umum, mungkin itu masih boleh diterima dan boleh diputar balik, ditwist dan dispin. Tapi oleh kerana yang mengumumkan itu ialah Setiausaha Agung PAS sendiri, nak spin macam mana lagi? Dah terlalu rasmi dah. Dah terlalu rasmi sehingga Setiausaha Agung PAS sendiri yang umumkan. Nak spin macam mana lagi? Nak buat U-turn macam mana lagi? Semuanya dah sah. Nah, katanya lagi kemasukan Muhammad Jailani ke parti itu berkuat kuasa Jun tahun lalu lagi. Itu disahkan oleh Setiausaha Agung PAS itu. Sebelum DUN Melaka, Dewan Undangan Negeri Melaka meluluskan Akta Anti Lompat Parti yang dinamakan Rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Negeri Melaka Pindahan 2023 pada 31 Julai 2023. Di sinilah kelihatannya betapa dia merahsiakan keahliannya semenjak itu. UMNO tahun lalu menggantung keahlian Muhammad Jailani selama 6 tahun kerana didakwa melakukan sabotaj terhadap parti apabila dengan sengaja hadir pada majlis pengumuman calon Perikatan Nasional pada PRK Simpang Jeram di Bakri, Johor. Pada Mac 2020 lalu, Muhammad Jailani antara 4 wakil rakyat PH di Melaka yang bertindak menyokong gabungan Perikatan Nasional selepas mendakwa hilang kepercayaan terhadap Ketua Menteri Melaka ketika itu, Adli Zahari, sehingga kerajaan PH Melaka tumbang. Akhirnya PHBN pula bekerjasama. Sekarang ini siapa yang kena, dia yang terasa pedasnya. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, bye. Salam sejahtera. Isu paling hangat di media sosial sekarang ialah perdebatan berkaitan bacaan doa kunut nazilah di Parlimen. Terkini, apa kata mufti wilayah berkenan baca kunut nazilah kepada sesama Islam? Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan hari ini tampil menjawab isu kunut nazilah yang digunakan kepada umat Islam yang lain. Menjawab soalan dikemukakan di Facebook, pejabat itu berkata, umat Islam tidak boleh membaca kunut nazilah kepada sesama Muslim ketika terdapat pertembungan, termasuk perselisihan politik. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan menyatakan tindakan sedemikian akan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan ekstremis dan melampau dalam agama. Doa kunut nazilah merupakan satu doa yang dibaca apabila umat Islam ditimpa musibah yang besar. Hal ini seperti mana
pernah dilakukan Rasulullah yang membacakan doa kunut nazilah apabila berlaku pengkhianatan dan pembunuhan ke atas sahabat baginda, katanya menurut bernama. Menurut jawapan itu, berdasarkan pengamalan Rasulullah dan sahabat serta pandangan para ulama, dapat dilihat dengan jelas bahawa doa kunut nazilah hanya dibacakan kepada musuh daripada golongan kafir dan murtad sahaja, serta tidak ke atas umat Islam sesama sendiri. Selain itu, Saidina Abu Bakar Al-Siddiq juga pernah membaca doa ini ketika memerangi golongan murtad seperti Musailamah Al-Kazab. Manakala Saidina Umar Al-Khattab juga membaca doa ini apabila memerangi golongan Nasrani. Di samping itu, pejabat mufti wilayah persekutuan menyatakan Imam Al-Nawawi menyebut sebab dibacakan doa kunut nazilah ialah umat ditimpa dengan musibah seperti ketakutan, kebuluran, wabak penyakit dan serangan serangga. Oleh yang demikian, apa yang dapat diperhatikan daripada nas dan pernyataan ulama, doa kunut nazilah ini dibacakan ke atas golongan kafir dan murtad yang diperangi oleh orang Islam serta pada musibah besar yang menimpa mereka, katanya lagi. Terdahulu kecoh apabila pembangkang membaca doa kunut nazilah selepas ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan. Wan Ahmad Faisal digantung daripada sidang Parlimen kerana membangkitkan surat layang yang tidak sahih ketika perbahasan. Surat layang itu berkaitan dakwaan ke atas penjawat awam dengan maklumat yang tidak disahkan. Saudara-saudara sekalian, sebelum itu juga Menteri Keselamatan Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail juga telah menyatakan bahawa perbuatan pembangkang membacakan kunut nazilah adalah perbuatan yang melampau. Ramai juga netizen yang kata perbuatan seperti itu sepatutnya tidak berlaku di dalam Dewan Parlimen. Perbuatan begini mungkin akan menyebabkan ekstremisme, kata sebilangan netizen. Seperti juga pejabat mufti wilayah persekutuan ini menyatakan tindakan sedemikian akan menjerumuskan seseorang kepada perbuatan ekstrim dan melampau dalam agama. Doa kunut nazilah merupakan satu doa yang dibaca apabila umat Islam ditimpa musibah yang besar menurut Mufti Wilayah Persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.